bab yang menceritakan tentang khatamun nubuwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu khatamun nubuwah? Ya. Nubuwah maksudnya prophethood. Ya. Khatam maksudnya seal. Seal of the prophethood. Seal of prophethood. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim ala alihi haqqa qadarihi miqdarihi al-azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi ma yanfa'una. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'a wa na'udzubika min 'ilmin la yanfa' min qalbi la yakhsha. Allahumma iftah علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإيمان المتقين أرحم الراحمين. اللهم نوّر قلوبنا بعلمك واستعمل أبداننا في طاعتك. اللهم نوّر قلوبنا بنور معرفتك وطهر قلوبنا عن غيرك. اللهم ارزقنا حبك وحب رسولك. اللهم افتح علينا فتحا قريبا في علوم العقلية والنقلية بجاه سيدنا ومولانا محمد خير البرية sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, pencipta tujuh petala langit dan tujuh petala bumi dan segala perbendaharaan yang berada di antaranya. Selawat dan salam ke atas Nabi junjungan besar kita, kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ke atas ahli keluarga baginda, dan ke atas para sahabatnya, dan ke atas mereka yang mengikuti jalan mereka yang terdahulu dengan cara yang terbaik sehingga hari kiamat. Alhamdulillah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur kita pada pagi duha yang berbahagia ini dihimpunkan lagi dalam majlis ilmu untuk kita sama-sama menyambung pengajian kitab Syama'il Muhammadiyah yang disusun oleh Al-Imam Tirmizi rahimahullah. Mari kita bacakan ummul kitab dan hadiahkan kepada beliau dengan niat mudah-mudahan Allah kurniakan kita keberkatan ilmu, dibukakan kefahaman zahir dan batin, dan dicurahkan ke dalam dada kita seperti mana yang telah dilimpahkan ke dalam dada beliau. Wa ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, hari ini kita masuk dalam bab yang kedua, bab maja'a fi khatamin nubuwah, yang menceritakan tentang khatamun nubuwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu khatamun nubuwah? Ya. Nubuwah maksudnya prophethood. Ya. Khatam maksudnya seal. Seal of the prophethood. Seal of prophethood. Kemudian seal ni kita nak terjemahkan macam mana bahasa Melayu? Saya rasa tanda. Dia lebih daripada tanda. Seal. Kalau sign, dia tanda. Seal, S-E-A-L. Kalau saya nak terjemahkan, dia jadi mohor penutup. Mohor penutup. Okey, kalau kita beli botol mineral kan,
kan dia ada seal. Kita kena buka, katakan, ataupun kita beli jus ke, kita beli apa, kan dia ada seal dia. Bahasa Melayu apa seal tu? Kita nak beli kunci. Dia tak ada bahasa Melayu yang betul-betul, kan? Kalau kita beli phone pun, kita seal dia macam mana? Seal masih intact. Seal maksudnya kita tahulah, kalau seal dia dah tercabut, maksudnya box sudah dah terbuka sebelum ni. Tapi kalau seal masih intact, maksudnya lengkap lagi lah. Lengkap, sempurna, tak untouched. Dia dah sempurna dan untouched. Jadi Nabi SAW, dan seal tu dia lambang kepada kesempurnaan sesuatu perkara, betul? Seal. Sebab tu cop mohor pun panggil seal, kan? Sebab dia melambangkan kepada kesempurnaan dan lengkapnya sesuatu perkara tersebut. Kita buat surat rasmi tanpa seal, tanpa cop mohor, tak lengkap, kan? Tak lengkap. Materi melengkap, boleh juga. Materi kan dia lambang kepada kesempurnaan, lengkap, kan? Sebab tu botol pun kadang, botol minyak pun nak tengok seal dia masih intact ke dah tercabut, terkoyak, kan? Dia lambang kepada kesempurnaan. Maksudnya produk tu dibuat-buat, penutup kepada segala produk tu seal tersebut, kan? Jadi dia penutup sekaligus pelengkap dan penyempurna. Itu maksud seal. Bila surat rasmi ditulis, kan, surat rasmi ditulis, kemudian akan di seal, cop, akan dicop, kan? Itu tanda lengkaplah surat apa yang nak disampaikan dalam surat ni, disealkan, maksudnya rasmilah apa yang nak disampaikan, apa yang nak diutus, ya. Jadi Rasulullah ni utusan Allah Subhanahu Wa Taala, utusan kepada alam ini. Allah mengutus Rasulullah buat sekalian alam. Dan baginda utusan yang ada pada Rasulullah itu bukan sekadar utusan, tapi bersifat penyempurna. Bagindalah penyempurna, bagindalah pelengkap, ya. Jadi kerana itu ulama kata, siapa yang menjadi penutup kepada segala kenabian, iaitu pelengkap pada kenabian, bermakna dia adalah pelengkap kepada alam ini. Sebab alam ini terdiri kerana ada kenabian. Dan kenabian yang terutama adalah pada diri Rasulullah SAW. Kerana itu kalau bukan kerana Rasulullah, alam ini tidak tercipta pun sebenarnya. Kalau bukan kerana Rasulullah, alam ini tidak wujud. Saya, tuan-tuan dan perempuan, tidak wujud. Syurga dan neraka tidak wujud. Qalam, arash dan kursi tidak wujud. Lauh mahfuz, Sidratul Muntaha dan Baitul Ma'mur tidak wujud. Sekalian malaikat dan 7 petala langit dan 7 petala bumi dan segala yang berada di antaranya tidak wujud kalau bukan kerana Nabi Muhammad SAW. Allah menciptakan segalanya yang ada di alam ini adalah kerana Nabi Muhammad SAW. Ya. Ya, dan ini bukan bermakna Allah berhajat kepada Nabi SAW. Seperti mana kita lahir menerusi ibu bapa kita. Ya. Kalau bukan kerana ibu bapa kita, kita tidak lahir. Betul? Adakah itu bermakna Allah berhajat pada ibu bapa kita? Bila kita kata kalau bukan kerana ibu bapa kita, kita tak lahir di dunia ini. Adakah itu bermakna Allah perlu ibu bapa kita untuk mewujudkan kita? Tidak. Allah menjadikan sistemnya dengan penuh hikmah dan penuh kebijaksanaan. Maka sudah tentu alam ini kewujudannya akan kembali kepada hikmah yang teragung, iaitu makhluk yang termulia, yang tertinggi, yang tercinta di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seluruh tujuan penciptaan alam ini adalah kembali kepada kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana itu di arasy Allah hanya ada tertera nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sebelah nama Allah. Tidak ada nama makhluk lain. Di setiap
pintu-pintu gerbang syurga Allah hanya ada nama kekasih Allah di sebelah nama Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Juga riwayat hadis menyebutkan bahawa pada setiap daun-daun di dalam syurga Allah hanya ada nama Allah dan kekasihnya Nabi Muhammad. Pada setiap kubah-kubah di dalam syurga, pada setiap istana, pada setiap kemah-kemah di dalam syurga, setiap menara dan juga mahligai di dalam jannah ilahi, segalanya ada khat yang sungguh indah termaktub nama Allah dan kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika di alam roh Allah mengambil perjanjian dengan seluruh nabi-nabi dan rasul, kamu semua adalah naib dan juga penolong kepada Rasulullah. Kamu semua bersifat pembantu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penghulu Rasul adalah Nabi Muhammad. Imam kepada seluruh anbiya adalah Nabi Muhammad. Penghulu kepada alam adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Penghulu utusan Allah. Ya. Jadi alam ini adalah penciptaan alam ini ada suatu bentuk perutusan, ya, yang segalanya bermula dengan terciptanya nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, alam ini Allah Taala pancarkan cahaya kewujudannya adalah berasal daripada nur yang pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nama nur itu adalah nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksudkan dengan nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana ruh kita semua adalah sudah wujud sebelum jasad kita ada, demikian ruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah ada sebelum jasadnya yang lahir di Mekah itu dilahirkan oleh ibundanya Siti Aminah. Ruhnya sudah ada. Hanya saja ruh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah kejadian Allah yang pertama. Sebelum adanya arash dan kursi, sebelum adanya langit dan bumi, sebelum adanya syurga dan neraka, sebelum adanya Nabi Adam dan Siti Hawa, sebelum adanya kalam dan Lauh Mahfuz, satu-satunya ciptaan yang mula-mula dijadikan oleh Allah SWT, dan dialah yang mula-mula menyembah Allah, dialah yang mula-mula mengenal Allah, dialah yang mula-mula memuji Allah adalah Nabi Muhammad SAW. Ruhnya. Dan daripada rohnya yang berunsur cahaya itu, daripada pancarannya lah Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan alam ini dengan izin Allah. Ya. Semua alam ini berasal daripada nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seluruh manusia daripada segi jasad, seluruh manusia berasal daripada Nabi Adam daripada segi jasad. Tapi Nabi Adam pun asal usulnya berasal daripada nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun jasmani, manusia daripada segi jasmani, moyang yang pertama adalah Nabi Adam alaihi salam. Ya. Kita ni semua berasal daripada Nabi Adam. Dan daripada keturunan Nabi Adam ini ada yang jadi mukmin, ada yang jadi musyrik, ada yang jadi kafir, ada yang jadi orang yang taat, ada yang jadi penderhaka, ada yang jadi orang macam Fir'aun, ada orang jadi macam Abu Lahab, ada orang yang jadi macam Qarun dan juga Haman, ada yang jadi macam Qabil yang membunuh adiknya Habil. Ya. Ada something. Dan semuanya keturunan Nabi Adam. Dan adanya something dan juga penderhaka musyrik, kafirin daripada keturunan Nabi Adam sedikit pun tidak menjejaskan kemuliaan Nabi Adam. Sedikit pun tidak mengganggu gugat ketinggian Nabi Adam di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka seluruh alam ini yang berasal daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika ada makhluk yang berderhaka pada Allah Subhanahu Wa Taala tidak menjejaskan roh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak mengganggu gugat ketinggian nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana ada orang kata kalau kita semua berasal daripada nur Nabi Muhammad, kan ada yang penderhaka, ada yang jadi iblis. Kalau gitu iblis pun berasal daripada situ. Kita kata iya, iblis, syaitan semua berasal daripada nur yang pertama, nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan nur Nabi Muhammad tu mulia, ya, mulia, semulia-mulia makhluk di sisi Allah. Tapi
Tapi ciptaannya nanti yang terkeluar daripadanya itu ada yang jadi penderhaka, itu tidak mengganggu kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Firaun pun keturunan Nabi Adam. Adakah keberadaan Firaun yang mengaku dirinya Tuhan dan dia maha zalim kepada manusia itu mengganggu kemuliaan Nabi Adam? Tidak. Ya. Maka lapisan pertama, utusan yang pertama, utusan nur Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu wujudlah alam ini kerana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu utusan yang pertama. Kemudian perutusan pada lapisan yang kedua adalah perutusan yang membawa syariat dan agama Allah Subhanahu wa taala. Yang membawa mesej Tuhan untuk mengesakan Allah, mentauhidkan Allah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu dalam bentuk agama dan ianya disempurnakan dengan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bin Abdullah, lahir di Mekah pada tahun 571 Masihi, tahun Gajah, bersamaan dengan 14 April ataupun 12 Rabiul Awal. Dan Nabi Muhammad SAW anak kepada Siti Aminah dan juga Abdullah, keturunan daripada Quraisy, daripada Bani Hashim. Ya. Lahir sebagai seorang lelaki, satu-satunya anak kepada kedua ibu bapanya. Lalu tumbuh membesar menjadi seorang yang sangat berakhlak, seorang yang sangat tampan, seorang yang sangat kacak, seorang yang sangat amanah, seorang yang sangat berakhlak mulia, seorang yang dikasihi dan disayangi ramai orang, dihormati dan juga dipandang mulia oleh ramai orang. Namanya Muhammad yang terpuji. Lalu dilantik oleh Allah menjadi Nabi dan dimasyhurkan ketika umur 40 tahun ketika di dunia. Dimasyhurkan. Tapi sudah menjadi Nabi sebelum alam ini tercipta, sebelum Nabi Adam ada. Dalam hadis riwayat Tirmizi, seorang sahabat bertanya pada Rasulullah, sejak bila kamu menjadi Nabi ya Rasulullah? Sejak bila kamu mula menjadi Nabi? Rasulullah SAW menjawab, aku telah pun menjadi Nabi, mafhum hadis ni. Aku telah pun menjadi Nabi ketika Nabi Adam masih belum wujud lagi, belum bernyawa lagi. Aku sudah pun dilantik oleh Allah menjadi Nabi. Jadi yang umur 40 tahun di Gua Hira tu, itu dimasyhurkan di dunia. Pertabalan di dunia umur 40 tahun. Tapi ada pun pertabalan hakiki, Nabi SAW sebagai seorang Nabi adalah sebelum Nabi Adam tercipta, bahkan sebelum langit dan bumi tercipta. Baginda adalah perutusan wujud yang pertama dan daripadanya wujudlah alam ini. Jadi kita ada dua lapisan perutusan di sini. Satu perutusan daripada segi alam ini. Segalanya adalah cahaya kerahmatan Nabi SAW. Kerana itu baginda dipanggil sebagai rahmatan lil alamin, rahmat sekalian alam. Kerana alam ini segalanya diliputi dengan cahaya kerahmatan Nabi SAW dengan izin Allah. Maka memandang alam adalah memandang cahaya kerahmatan Nabi SAW. Memandang pada alam adalah memandang kepada hakikat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Seperti mana kalimat itu tertera di arasy Allah, di singgahsananya, di setiap pintu gerbang syurga, pada setiap kubah dan juga daun-daun di dalam setiap pohon tumbuhan dan pokok-pokok di dalam jannah Allah. Maka alam ini adalah lambang percintaan Allah kepada kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memandang alam adalah memandang dengan kefahaman cinta yang mendalam. Kerana alam ini adalah Allah ciptakan dengan rahmatnya, dan rahmat ilahi itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rahmat yang diciptakan, yang dizahirkan, itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka seluruh alam adalah tempias daripada rahmat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rahmat sekalian alam, rahmatan lil alamin, the mercy for the whole universe. For the whole universe. That means the mercy that Allah Ta'ala sent with Rasulullah sallallahu alaihi wasallam encompass 7 heavens and 7 earths and whatever it contains. Each and everything, each and every single atom in this universe has been encompassed, has been engulfed by the mercy of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam that's sent by Allah. Fahimtum? Fahimtu? Fahimna?
Fahima, fahima, fahimu, fahimat, fahimata, fahimna. Sebab tu bulan pertama belajar bahasa Arab ramai semangat, bulan yang kedua dah slow. Sebab nak kena hafal anta, anti, antuma, antun, sudah kepala otak dah berkarat, surrender. Jadi kelas Arab makin lama makin kosong. Mula-mula semangat nak faham Quran, nak faham hadis, faham. Kena anta, antuma, antum, daraba, darabu, darabat, darabata, darabana, darabata, darabatuma, darabtum, darabti, darabtuma, darabtunna, darabtu, darabna. Assalamualaikum. Bye-bye. Syahid fi sabilillah. Naam. Bahasa Arab perlukan komitmen. Komitmen tinggi, semangat yang tinggi. Dia boleh semangat dia boleh merudum di pertengahan jalan. Sebab technicality dia tak sama macam kita. Kita makan. Tapi bahasa Arab nak sebut makan untuk seorang lain, untuk lelaki lain, untuk perempuan lain, untuk dua orang lain, untuk tiga orang lain. Macam kita makan. Untuk seorang ke, dua ke, ramai ke, lelaki, perempuan, makan. Tapi untuk satu orang gaib lain, satu orang hadir lain, makan. Untuk dia makan, akala. Untuk kamu makan, darabta. Tapi kalau untuk perempuan makan, dia darabat, akalat. Assalamualaikum. Baik Ustaz, tak maaf. Syahid. Sebab dalam bahasa Melayu kita tak ada muzakkar muannas, kita tak ada wahid tasniah jamak, kita tak ada madhi mudhari amar. Segala lafaz perkataan semuanya berubah bergantung kepada orang tu laki ke perempuan, bergantung kepada dia seorang ke, dua orang ke, lebih daripada tiga orang. Dia bergantung kepada berlaku bila, yang lepas ke, sekarang ke, yang lepas. At least bahasa English adalah juga tambah ed, kan? Jadi perutusan Rasulullah di dunia ini adalah sebagai Nabi yang terakhir melengkapkan dua perkara. Satu, melengkapkan agama Allah itu sendiri, melengkapkan segala perutusan mesej Tuhan, sekaligus melengkapkan penciptaan alam. Sebab Rasulullah dah wujud dari segi jasad. Sebelum ni Rasulullah adalah roh saja, roh yang Allah jadikan sebagai generator kepada alam ini, asal usul kepada alam ini. Tapi sekarang Allah dah munculkan daripada segi kemanusiaan baginda yang sangat sempurna, zahir baginda, akhlak baginda, adab baginda yang paling sempurna. Tidak ada manusia, tidak ada nabi dan rasul yang seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada siapa yang lebih cantik berbanding Rasulullah. Tidak ada rupa yang paling indah berbanding Rasulullah. Tidak ada yang lebih kacak, lebih tampan berbanding Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu sempurna serba-serbi. Sahabat kata, kami tidak pernah melihat manusia yang sesempurna ini. Seolah-olah Rasulullah bagi tahu pada Allah macam mana nak ciptakan baginda, lalu Allah menciptakan baginda menurut bagaimana diingininya, kerana terlalu sempurna, lebih daripada sempurna. Ya. Sebab itu khatamun nubuwah ini dia mempunyai maksud yang luas. Penutup itu seal ni, dia bukan sekadar seal kepada kenabian, dia sekaligus seal kepada alam ini. Baginda adalah mohornya, mohor pada alam ini. Baginda adalah lambang kesempurnaan alam ini. Lambang sempurnanya penciptaan alam ini adalah pada zahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan batinnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Hadis yang pertama, saya hanya baca bahasa Arab yang hadis pertama saja pada setiap bab. Ya. Yang lain semua saya hanya baca terjemahan. Haddatsana Abu Raja' Qutaibah ibnu Sa'id, haddatsana Hatim ibnu Ismail al-Ja'di ibni Abdurrahman qala sami'tu Sa'ib ibn Yazid yaqul dhahabat bi khalati ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah inna ibna ukhti waja'un famasaha ra'si wa da'a li bil barakah wa tawadda'a fasharibtu min wudu'ihi wa qumtu khalfa dhahrihi fanazartu ila al-khatam baina katifaihi fa idha huwa mithlu zirril hajalah. Ya. Haddatsana ini telah meriwayatkan kepada kami, iaitu Imam Tirmizi, gurunya Abu Raja'.
Abu Raja' Qutbah bin Sa'id haddatsana Hatim bin Ismail daripada Ja'd bin Abdul Rahman berkata, aku mendengar Sa'id bin Yazid radhiyallahu anhu berkata, makcikku sebelah ibu telah membawaku kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu berkata, ya Rasulullah, anak saudaraku ini sakit. Kemudian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyapu kepalaku, yakni As-Sa'ib ibn Yazid, dan mendoakan keberkatan untukku dan berwuduk. Kemudian aku minum dari bekas wuduk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu aku berdiri di belakang baginda sallallahu alaihi wasallam, aku memandang kepada khatam, yakni tanda kenabian di antara kedua-dua bahu baginda sallallahu alaihi wasallam. Bentuk khatam itu seperti sebesar telur burung hajalah. Burung hajalah ni dia macam sebesar burung merpati. Ya. Sebesar burung merpati. Tapi dia punya bentuk macam burung puyuh sedikit. Lebih banyak di dunia Arab. Ini burung hajalah ni. Dia macam jenis-jenis burung wak-wak macam tu. Macam kita kat alam Melayu ni, burung wak-wak. Ya, kalau kita kan kat kampung, wak, 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 wak. Sebab tu dia panggil burung wak-wak. Laju dia biasa semak, daripada semak ke semak. Burung hajalah ni macam tu. Dia lebih kurang macam dia spesies lah, satu spesies dengan burung wak-wak. Jadi khatam, kehakikat diri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merupakan penutup kepada segala kenabian itu memang terzahir pada badan Rasulullah, mohor tersebut. Ya, seperti mana yang saya tekankan sebelum ini, apa sahaja yang Rasulullah ajarkan pada agama ini, semuanya tertera pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama ada ia menjadi fizikal Nabi, rupa paras Nabi, identiti Nabi, jati diri Nabi, personality Nabi, kriteria Nabi, ciri-ciri Nabi, ataupun pengalaman peribadi Nabi. Semua yang Nabi ajarkan pada kita. Tak ada sesuatu pun yang terlepas daripada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak ada sesuatu pun yang terlepas. Rasulullah bagi tahu kita tentang Allah. Rasulullah sendiri pernah melihat Allah, sedang tidak ada makhluk lain yang pernah melihat Allah. Rasulullah bagi tahu tentang malaikat kepada kita. Rasulullah pernah berjumpa dengan malaikat dalam bentuk jelmaan ataupun bentuk asalnya. Dia bagi tahu tentang kita tentang syaitan. Rasulullah pernah nampak syaitan. Rasulullah bagi tahu kita tentang syurga dan neraka. Rasulullah pernah masuk syurga, pernah masuk neraka. Bukan bagi tahu gitu-gitu je. Memang jadi pengalaman peribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika hidup Rasulullah pernah masuk syurga, pernah masuk neraka. Baginda bagi tahu tentang Arash. Baginda pernah melihat Arash, pernah melihat Lauh Mahfuz, pernah melihat Sidratul Muntaha, pernah melihat malaikat-malaikat yang berada pada setiap langit. Langit pertama Rasulullah pernah lihat, langit kedua, langit ketiga sampai ke langit ketujuh. Baitul Ma'mur pernah dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini beza Nabi Muhammad dengan nabi-nabi yang lain. Nabi-nabi yang lain ketika mereka menyampaikan kepada umatnya, mereka tak pernah melihat hal-hal itu, ataupun hanya sebahagian yang mereka melihat dengan mata hati mereka. Tapi Rasulullah dijadikan real sampai ke Baitul Ma'mur. Ya. Sampai ke Baitul Ma'mur. Jasad baginda bersama roh. Tidak ada Nabi dan Rasul yang memiliki keistimewaan tersebut. Bila Nabi SAW bagi tahu kita tentang nur untuk kita berdoa, untuk minta cahaya, semoga Allah jadikan kita cahaya. Baginda itu sendiri nur. Zahir dan batin Nabi SAW itu didominasi dengan nur. Kalau bukan, Rasul tak akan ajarkan kita untuk berdoa, ya Allah jadikan aku cahaya. Kalau hal itu tidak ada pada Rasulullah, tidak mungkin Rasul ajarkan, kerana Rasul ini uswatun hasanah. Uswatun hasanah adalah contoh suri teladan yang terbaik, yang mana semua yang baginda ajarkan, semua dah ada pada diri Rasulullah SAW. Hakikat itu sudah ada pada diri Nabi Muhammad SAW. Dia bukan Rasulullah ajar pada kita, tapi benda itu belum ada pada diri Rasulullah. Tak ada. Tidak pernah ada. Tidak pernah ada. Ya.
Doa nur adalah penting untuk kita amalkan. Seperti mana doa itu terdapat dalam Sahih Muslim. Macam mana kita nak cari Google, tekan tulis doa nur. Bila tulis Google doa nur, dia akan keluar doa tersebut. Sebab doa tu memang dipanggil doa nur. Bagaimana doanya? Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi basari nura wa fi sam'i nura wa an yamini nura wa an shimali nura wa ja'al li nura wa fi asabi nura wa fi lahmi nura wa fi dami nura wa fi sya'ri nura wa fi bashari nura wa fi lisani nura wa ja'al fi nafsi nura wa a'zim li nura wa ja'alni nura waj'al min khalfi nura wa min amami nura waj'al min fawqi nura wa min tahti nura Allahumma a'tini nura wa hab li nuran ala nur ya nur. Ya nur tu saya tambahlah, ya Allah jadikan cahaya kepadaku zahir dan batin, seluruh anggota badanku, penglihatanku, pendengaranku, darahku, tulang belulangku, kulitku, bulu ramaku, rambutku, urat-uratku, otot-ototku, darahku, kulitku. Ya Allah jadikan aku cahaya, untukku cahaya, anugerahkan aku cahaya, kurniakan aku cahaya, jadikan aku cahaya. Atasku cahaya, bawahku cahaya, kiriku cahaya, kananku cahaya. Ya Allah jadikan cahaya pada lisanku, pada lidahku, pada mulutku. Ya Allah jadikan cahaya pada setiap panca inderaku. Ya Allah besarkan cahaya, agungkan cahaya itu buatku. Ya Allah kurniakan aku cahaya di atas cahaya. Bila kita tulis doa nur, di antara kita sudah pun mengamalkannya. Biasanya dibacakan sebelum solat subuh, betul? Kita baca time tahajud. Tapi kalau tak sempat baca time tahajud, baca lepas azan subuh pun boleh baca lagi. Lepas solat subuh pun masih baca lagi, sebab maksud doanya baik. Boleh dibaca kepada waktu lepas matahari naik pun boleh, waktu isyraq, waktu duha. Tak sempat baca lepas zuhur, lepas asar pun boleh, lepas maghrib pun boleh, lepas isyak pun boleh. Tapi biasa yang dalam hadis Rasulullah bacanya ketika Rasulullah nak menuju ke masjid untuk solat subuh. Ya. Doa nur. Ya. Kalau anggota badan Rasulullah dan diri baginda bukan cahaya, baginda tidak akan ajarkan kita sesuatu yang baginda tidak mendapat realiti dan hakikatnya. Ini bermakna, sebab tu ulama menulis, ulama-ulama besar dalam kitab hadis, syarah hadis mengatakan bahawa hadis ini, doa ini menunjukkan bahawa Rasulullah itu adalah hakikatnya cahaya, zahir dan batin. Kalau tidak mungkin Rasulullah mengajarkan suatu doa kepada umatnya dalam keadaan baginda tidak memiliki apa yang didoakan itu. Ya. Rasulullah ajar kita doa minta syurga, Rasulullah dah masuk dalam syurga. Ya. Rasulullah minta kita perlindungan daripada api neraka, Rasulullah sendiri pernah tengok siksaan api neraka. Pernah masuk dalam api tanpa terbakar kerana nak tengok. Semua jadi pengalaman peribadi Nabi SAW. Semua yang sampai saya lihat agama Rasulullah itu agama. Saya selalu terfikir, baca tentang hadis, saya lihat Rasulullah itu agama, Rasulullah itu Al-Quran yang bergerak. Ya. Baginda itu sendiri hakikatnya. Ya. Baik, daripada hadis ini kita dapat mengetahui bahawa mohor kenabian yang Allah Ta'ala ciptakan baginda sebagai kedudukan baginda memang betul-betul hal itu tertera pada fizikal Rasulullah SAW. Ya, iaitu pada belakang Nabi SAW, di bawah belikat Nabi sebelah kiri sedikit, bertentangan dengan hati baginda SAW. Bertentangan dengan hati, mohor itu betul-betul di belakang hati Nabi Muhammad SAW. Hati itu maksudnya jantung. Orang Melayu panggil hati. Tapi hati yang kita maksudkan dalam hadis dan Quran itu adalah jantung. Ya. Qalbu, bila sebut qalbu, itu jantung. Ya. Qalbu. Itu bahasa lain yang kita pinjam daripada bahasa Arab. Jadi perkataan qalbu lebih
lebih sesuai untuk digunakan lah sebenarnya. Sebab perkataan kalbu tu, ya, itu yang dimaksudkan dengan jantung. Kalau sebut hati, nanti orang Melayu teringat macam hati lembu tu. Oh, yang tu hati. Padahal yang itu bukan kalbu yang dimaksudkan dalam bahasa Arab. Itu hati yang kita faham dalam bahasa Melayu itu limpa ya sebenarnya. Ya. Limpa lain. Apa terjemahan pada spleen? Limpa. Apakah terjemahan kepada spleen? Liver, ya. Liver. Betul, liver. Liver tu hati. Kan? Dalam bahasa Melayu tu. Kalau kita terjemahkan liver, itu hati. Tapi dalam bahasa Arab, kalbu itu jantung. Ya. Kita ada terbalik sikit lah. Bahasa Melayu ni dia terbalik. Hati tu dia yang dimaksudkan tu liver. Bila kita sebut hati, apa yang terbayang kita liver, betul? Sebenarnya tempat yang tepat tu daripada segi penzahiran anggota jantung. Bila sebut kalbu, bila kita bicara hati, yang dimaksudkan tu adalah jantung. Tapi bukanlah jantung itu semata-mata. Ya. Yang dimaksudkan pembersihan hati itu maksudnya apa yang berada di sebalik hati itu. Sebab setiap anggota kita ni dia ada lapisan batin yang lain kepadanya. Macam otak kita, kalau kita belah kita nampak otak, itu lapisan zahir. Tapi lapisan batin dia namanya akal, kita tak nampak akal. Ya. Mata kita ni, ini kita punya iris, kita bola mata ni, kornea kita menangkap yang zahir, alam nyata. Tapi di sebaliknya ada lapisan pandangan, penglihatan yang lain, penglihatan batin. Ya. Nafsu ni Rasulullah kata antara dua lambung kamu kan. Nafsu itu terletak antara dua lambung kamu, iaitu dia di abdomen kita, di tengah ini. Abdomen kita, itu semua bahagian nafsu sekali dengan kawasan perut kan. Tapi sebenarnya apa yang dimaksudkan tu adalah di balik lapisan lain, nafsu yang kita kata bersihkan nafsu, tundukkan nafsu, mujahadah lawan nafsu kan. Itu sebenarnya hakikatnya adalah pada batin tu. Yang di zahir itu hanyalah pelambangan. Ya, apabila seorang jaga perut dia, jaga yang zahir itu, dia akan beri kesan kepada yang batin. Ya. Bila jaga tangan, jaga mata, jaga lidah, dia itu semua ada saluran yang membawa kepada lapisan batin kita. Ya. Dia boleh sama ada menyalurkan cahaya ke batin kita ataupun menggelapkan batin kita. Hasil kesan daripada anggota badan luar. Ya. Baik. Yang Rasulullah kata dalam hadis, ada segumpal daging dalam diri manusia, kalau baik baiklah semuanya, kalau buruk buruklah semuanya. Maka saya tanya Ustaz, apa maksud hadis ni? Beliau mengatakan ini bukan bermaksud jantung yang sekadar zahir tu. Itu Rasulullah sebut ada segumpal daging adalah simbolik, kiasan kepada sesuatu yang berada dalam bekasnya. Setiap anggota kita ni dia bekas kepada ada lapisan batinnya. Macam otak kita dia bekas kepada akal kita. Pertengahan abdomen kita bekas kepada nafsu. Dia tupperware, bekas. Jantung kita bekas pada hati kita, kalbu. Dia bila sebut segumpal, there is a flash in human being, kata Rasulullah. Maksud flash ke situ bukanlah flash yang zahir tu, sebab sebab hati ni, kalbu ni, Rasulullah kata ia boleh bercahaya, boleh gelap. Yang bercahaya gelap tu bukan jantung tu, lapisan batin. Yang dibersihkan tu lapisan batin. Sebab jantung ni warna dia lebih kurang sama je antara orang Islam dengan orang kafir.
Bukan bedah orang Islam putih berseri jantung dia. Lepas tu bedah orang kafir gelap. Bukan. Sebab apa yang Rasul kata, bersihkan hati kan? Jangan gelapkan hati, jangan keraskan hati. Jadi hati lembut, hati keras, itu bukan jantung tu. Bukan flesh of meat kan? Flesh of meat panggil. Bukan segumpal daging tu. Apa yang berada di dalamnya. Yang bila Rasul sebut yang zahir tu hanyalah kiasan, ya. Baik, hadis yang berikutnya, haddatsana Sa'id bin Yaqub As-Saqani, haddatsana Ayyub bin Jabir daripada Simak bin Harb daripada Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu berkata, aku melihat khatam, yakni tanda kenabian di antara kedua-dua bahu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bentuknya seperti gumpalan sepotong daging yang berwarna merah, seperti sebesar telur burung merpati. Jadi walhasil khatamun nubuwah ini yang terzahir pada jasad Rasulullah, ianya adalah suatu benjolan daging yang ada di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bertentangan dengan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Hanya saja gumpalan daging itu dia boleh berubah saiz, kan? Dia boleh berubah saiz, dan pada benjolan daging itu ada tumbuh sedikit rambut di sekitarnya, dan dia ada benjolan daging, dan benjolan itu dia boleh berubah saiznya, boleh jadi mengikut kepada suhu badan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia ada riwayat lain menyebutkan, tak sebut di sini, riwayat lain menyebutkan sebenarnya di benjolan daging itu sebenarnya memang ada tulisan yang tertulis, ya. Antaranya adalah antal mansur, engkau adalah orang yang ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Jadi kita akan lihat hadis-hadis dalam bab ini. Kita lihat ada sahabat nampak macam ni, ada sahabat nampak macam tu, nampak lain-lain. Itu kerana pelbagai keadaan yang berbeza pada tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu para sahabat meriwayatkan dengan bentuk yang berbeza-beza kepada khatamun nubuwah itu. Haddatsana Abu Mus'ab Al-Madini, haddatsana Yusuf bin Al-Majishun daripada ayahnya, daripada Asim bin Umar bin Qatadah, daripada neneknya Rumaisah, nenek kepada Asim, berkata, aku mendengar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika itu aku duduk berdampingan dengan baginda sallallahu alaihi wasallam terlalu dekat. Seandainya aku ingin mengucup khatam, yakni tanda kenabian di antara kedua-dua bahu baginda sallallahu alaihi wasallam, kerana terlalu dekatnya kedudukan aku dengan baginda sallallahu alaihi wasallam, tentu aku akan lakukannya. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ditujukan untuk Sayyidina Sa'ad bin Mu'az pada hari beliau meninggal dunia, telah bergoncang arasy Allah Ta'ala yang Maha Pengasih disebabkan kematian Sa'ad. Kalau kita bermimpi berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kita hanya dapat melihat belakang baginda sallallahu alaihi wasallam, dan pada ketika itu jika tidak ada pakaian pada badan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kita melihat tidak ada benjolan daging tersebut, boleh jadi itu bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab antara kelebihan kita belajar Syama'il adalah kita dapat mengenal pasti siapa yang kita jumpa, yang didatangkan insting pada diri kita bahawa ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tak semestinya datang dalam mimpi, dalam keadaan sedar pun Allah Taala boleh datangkan banyak image Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dipanggil sebagai yaqazah. Dia bukan nampak di alam nyata, dia nampak pada alam misal, pada lapisan alam lain pada diri kita. Seperti mana alam misal ni, kita nampak apa yang kita nampak dalam mimpi, itu alam misal. Tapi apa yang kita nampak di alam misal dalam mimpi tersebut tidak semestinya mesti dalam keadaan tidur. Ada orang boleh nampak dalam keadaan jaga, dipanggil yaqazah. Yaqazah maksudnya dalam keadaan tersedar, dalam keadaan jaga, ya.
Jadi kalau kita tengok, kita nampak dalam mimpi kita ni, yang insting mimpi tu bagi tahu ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita nampak belakang badan, nampak tak licin saja, tidak ada benjolan daging langsung. Ini mempunyai probability yang besar bahawa itu bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Itu insting mimpi ni syaitan pun boleh kacau. Syaitan boleh menjelma menjadi seorang lelaki yang tampan dan mengaku dirinya Rasulullah dalam mimpi. Yang apa tidak boleh dilakukan oleh syaitan adalah menjelma dengan rupa paras Rasulullah SAW. Dia akan terbakar. Tapi menjelma menjadi lelaki yang tampan, berjanggut, kan? Nampak warak, I am Rasulullah. Dia boleh. Sebab tu antara tujuan kita belajar Syama'il ni supaya tidak mudah tertipu. Kalau ada yang di antara kita bermimpi berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu bab pertama je Imam Tirmizi dah terangkan kita rupa paras Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita jumpa mimpi Rasulullah dalam keadaan rambut baginda kerinting macam afro, kemungkinan besar itu bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana Rasulullah ini rambutnya ikal mayang. Dan ada ketika baginda botakkan rambut baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita jumpa Rasulullah dan keadaan baginda botak, boleh jadi ada kemungkinan di situ. Semoga Allah jumpakan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dunia ini sebelum di hari akhirat. Banyakkanlah selawat. Dan kunci untuk nak bertemu dengan Rasulullah di dunia ini, banyakkan selawat. Hadis yang berikutnya, haddatsana Ahmad bin Abdah ad-Dabbi dan Ali bin Hujair dan perawi lain, mereka berkata haddatsana Isa ibn Yunus daripada Umar ibn Abdullah maula kepada Ghufrah berkata haddatsani Ibrahim bin Muhammad daripada salah seorang anak keturunan Sayyidina Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah berkata, apabila Sayyidina Ali radhiyallahu anhu menceritakan tentang sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau akan bercerita dengan panjang lebar dan berkata, di antara kedua-dua bahu baginda sallallahu alaihi wasallam terdapat khatam. Ini tanda kenabian, iaitu khatam bagi seluruh para nabi. Ini khatam kenabian, ya. Baginda penutup segala nabi, ini pelengkap kepada agama dan ajaran yang dibawa oleh seluruh nabi yang terdahulu. Walaupun para nabi yang terdahulu datang sebelum lahirnya Nabi Muhammad bin Abdullah di Mekah, tapi kedudukan mereka adalah tetap menjadi naib pada Rasulullah SAW. Nabi yang paling utama yang Allah nak utus di dunia adalah Nabi Muhammad SAW. Yang lain adalah naib, yang lain adalah pembantu. Sebab tu ulama mengatakan pewaris yang paling utama pada Rasulullah adalah para nabi-nabi dan rasul. Hatta Nabi Adam yang merupakan nabi yang pertama tetap pewaris kepada Nabi Muhammad SAW dan naib kepada Rasulullah. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan Allah, Nabi kita ini bukan Nabi yang biasa-biasa. Hakikat diri baginda sallallahu alaihi wasallam sangat istimewa. Zahir dan batin baginda, hakikat kewujudan baginda adalah sangat istimewa di sisi Allah. Akal kita tak akan dapat capai. Kita jangan anggap ini macam postman datang bawa utusan, macam JNT letak barang kemudian pergi meninggalkan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita tidak terputus daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada segi kewujudan kita dan daripada segi diri kita, ya. Kewujudan kita ini sahaja sudah memang tempias daripada cahaya kerahmatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diri kita ini sentiasa dipaparkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada setiap Isnin dan Khamis. Pada hari Isnin Rasul akan melihat, oh masya-Allah, dia fulan tu majlis ilmu, dia hadir majlis ilmu, dia belajar tentang diri aku,
tentang keistimewaan aku. Ya Allah, aku memuji kepadamu. Ya Allah, kau bangkitkan ada daripada umatku yang begini. Rasulullah berterima kasih, bersyukur pada Allah, puji Allah. Dan jika ada di antara umatnya yang dipaparkan itu melakukan kejahatan dan kedurhakaan serta kedurjanaan, maka Rasulullah akan memohon istighfar kepada Allah. Ya Allah, fulan umatku itu, ampunkanlah dia ya Allah. Ampunkan dia ya Allah. Bagilah dia hidayah ya Allah. Hapuskanlah kesalahan dan kesilapan dia ya Allah. Ampunkan dia. Kurniakan maghfirah kepadanya ya Allah. Setelah mendengar yang sedemikian, bagaimana seseorang itu boleh merasa terputus daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kita ini baca selawat saja terus dihantar pada Rasulullah. Malaikat terus, ya Rasulullah, fulan tu berselawat kepada kamu. Setiap kali kita kata Assalamualaikum ya Rasulullah, terus salam tu dikirimkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa berlengah. Rasulullah menjawabnya. Ya. Saya ni kalau orang hantar mesej kadang lepas seminggu saya dapat jawab reply, Waalaikumsalam. Saya dah tak ada sistem dah. Terlalu ramai minta. Daripada awal saya dah tak ada nombor lain dah. Ya. Pergi Kedah, orang Kedah minta nombor. Pergi Perak, pergi Brunei, pergi Sarawak, pergi Sabah. Macam mana ya nak jaga hati orang? Nanti bila ditanya soalan kita, sebab saya tak ada driver, saya lah drive majlis sana, bila kita nak menjawab balik dah kita yang family. Ya. Minta maaf lah ya. Ada PA tapi tak jalan. Kalau orang dah jumpa kita straight, Ustaz nak nombor, kita kata contact my PA. Nampak sombong pula. Wah, kita dah jumpa dia depan-depan. Dan akhirnya beribu-ribu yang nanti minta. Kita dah tak ada sistem. Ya. Tapi sistem di alam akhirat tu hebat. Setiap individu yang bagi salam pada Rasulullah, Rasulullah reply dan juga. Dan. Tak ada hari ni bagi salam, esok lusa baru nak reply. Never. Sayangnya Rasulullah pada kita. Hadis yang berikutnya, haddatsana Muhammad bin Bashar, haddatsana Abu Asim, haddatsana Azra bin Sabit, haddatsani Ilba bin Ahmar al-Yashkuri berkata, haddatsani Abu Zaid Amr bin Akhtab al-Ansari radhiyallahu anhu berkata, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, wahai Abu Zaid, dekatlah kepadaku, kemudian usaplah belakang badanku. Maka aku usap belakang badan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian jari jemariku berada di atas khatam. Aku, yakni Ilba bin Ahmar al-Yashkuri, bertanya kepada Abu Zaid, apa khatam itu? Abu Zaid menjawab, suatu kumpulan bulu-bulu, iaitu satu gumpalan bulu-buluan. Ya, boleh jadi Abu Zaid ini, kadang-kadang Rasulullah, orang yang seperti ini baginda tahu orang seperti ini pernah belajar kitab yang terdahulu ke, sebab kitab suci yang terdahulu ada bagi tahu tentang ada cop mohor di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadang ada Rasulullah memang panggil, memang suruh disaksikan sendiri. Ada yang cop mohor. Salman Al-Farisi sebelum jumpa Islam, beliau belajar daripada pendeta-pendeta dan juga rahib Yahudi dan juga Nasrani sebelum di Madinah itu berjumpa Rasulullah. Beliau dah tahu sempurna tentang ciri-ciri Nabi akhir zaman ini. Dan antara ciri yang beliau nak tengok ketika beliau berjumpa Rasulullah adalah cop mohor tersebut. Dan beliau nampak ada cop mohor tersebut. Dan beliau beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abu Zaid seperti ini sahabat Nabi, tapi Rasulullah nak yakinkan dia lagi, nak tambahkan lagi keyakinan dia. Mari kesuk belakang badan. Dan ketika itu beliau hanya masukkan, tanpa melihat, hanya masukkan badannya daripada belakang, daripada dalam baju Rasulullah, dan apa yang dia dapat rasa adalah gumpalan bulu-bulu. Jadi kalau dia nampak, mungkin dia akan kata benjolan daging, tapi sebab dia masukkan tangan sahaja, ya, apa yang dia rasa itu hanya bulu-bulu tu yang beliau sebutkan bulu-buluan. Padahal sebenarnya dia bersama dengan benjolan daging di situ yang beliau tak rasa. Hadis yang berikutnya,
Haddatsana Abu Ammar bin Haris Al-Khuzai, haddatsana Ali bin Husain bin Waqid, haddatsani ayahku berkata, haddatsani Abdullah bin Buraidah berkata, aku mendengar Abu Buraidah radhiyallahu anhu berkata, Sayyidina Salman Al-Farisi telah datang menemui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika baginda tiba di Madinah dengan membawa hidangan makanan daripada tamar, diletakkan di hadapan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sayyidina Salman ni, pemerhatian beliau pada Rasulullah bukan sekadar pada mohor tadi, tapi pada beberapa perkara yang lain yang beliau dah belajar. Beliau tengok ni semua betul tanda Nabi akhir zaman, ya. Kemudian baginda Rasulullah SAW bersabda, wahai Salman, apakah ini? Salman bawa hidangan, bawa pada Nabi Muhammad. Maka Salman menjawab, sedekah untuk Tuan dan sedekah untuk sahabat-sahabatmu. Baginda Rasulullah SAW bersabda, angkatlah hidangan ini. Kami, yakni Rasulullah SAW dan Ahlul Bait Rasulullah, tidak makan sedekah. Beliau berkata, kemudian Sayyidina Salman mengangkatnya, kemudian datang pada keesokan harinya Sayyidina Salman datang semula dengan membawa makanan yang serupa, kemudian meletakkannya di hadapan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka baginda Rasulullah SAW bersabda, apakah ini wahai Salman? Salman menjawab, ini hadiah buat Tuan. Baginda Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabatnya, hidangkanlah. Banyak Sayyidina Salman tahu bahawa Nabi akhir zaman itu tidak terima sedekah. Hari pertama beliau bawa sedekah, Nabi SAW menolaknya. Hari kedua membawa hadiah, kerana Sayyidina Salman tahu ciri-ciri Nabi akhir zaman itu adalah orang yang menerima hadiah. Tidak terima sedekah, tapi terima hadiah. Maka apabila dia kata hadiah, kita hidangkanlah. Itu yang pertama. Yang kedua, kemudian Sayyidina Salman radhiyallahu anhu melihat khatam yang terletak di belakang badan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Sayyidina Salman pun beriman dengan baginda SAW ketika itu. Sayyidina Salman dah contented, ya, inilah orang yang aku cari selama ni. Sayyidina Salman hidup beratusan tahun. Allah Ta'ala kurniakan umur yang panjang. Dan ada riwayat yang berbeza tentang umur Salman radhiyallahu anhu. Ada kata 150 tahun. Ada pendapat lain kata 200. Pendapat lain kata ada 250 tahun. Panjang. Jadi sebelum Sayyidina Salman jumpa Rasulullah ni, beliau dah hidup lama dah. Hidup lama. Beliau berasal daripada Al-Farisi, daripada Parsi, ya. Parsi. Sekarang ni Iran. Parsi dah jadi Iran sekarang, ya. Beliau sempat belajar kitab Injil, kitab Zabur, kitab Taurat. Sebab perjalanan beliau panjang. Beliau sendiri berasal Majusi. Ayah beliau orang yang jaga api Majusi di Parsi itu. Beliau tumbuh membesar dalam budaya menyembah api. Tapi inclination beliau untuk mencari kebenaran. Beliau tinggalkan kampung beliau, belajar daripada pendeta. Sampai pendeta meninggal, beliau belajar di tempat lain dengan rahib. Jadi beliau mempunyai ilmu yang luas tentang kitab-kitab suci terdahulu. Jadi beliau beriman dengan Nabi SAW ni setelah beliau penuh dada ilmu kitab-kitab suci terdahulu, ya. Maka Sayyidina Salman pun beriman dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Salman radhiyallahu anhu merupakan seorang hamba milik seorang Yahudi. Salman ni dia sedang dalam pengembaraan tu, dia tertangkap bagaimana somehow, lepas tu dijadikan hamba abdi. Dia dijual jadi hamba abdi pada orang Yahudi ni. Jadi beliau dalam proses nak bebaskan diri, sebab perhambaan ni dia ada kontrak, ada sesuatu yang boleh dibuat kontrak antara hamba dengan tuan dia. Kalau dia dapat bayar certain amount, dia bebas. Ataupun dia dapat melaksanakan sesuatu pekerjaan, dia bebas merdeka. Boleh buat kontrak tersebut antara hamba dengan tuannya. Dan itu berlaku antara Sayyidina Salman dengan tuannya, si Yahudi tadi, dengan cara mengupah menanam kurma untuk mereka. Kontraknya kurma, iaitu dibagi katakan 3 ekar, kena tanam kurma dekat 3 ekar ni. Kalau jadi kurma ni, bebas merdeka Sayyidina Salman. Kemudian Sayyidina Salman bekerja di ladang kurma tersebut sehingga pohon-pohon kurma itu berbuah.
Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membantunya menanam pohonan kurma itu sebab banyak ekar nak kena cover, dan Rasulullah dapat tahu ini cara pembebasan Sayyidina Salman. Rasulullah kata tak apa, saya pun tolonglah, saya turun tanam sekali. Rasulullah pun ambil anak-anak pokok, tanam. Kecuali sepohon kurma yang ditanam oleh Sayyidina Umar. Daripada banyak-banyak tanam tu, Sayyidina Umar sempat tanam satu pokok nak bantu. Kemudian semua pohon itu tumbuh subur pada tahun itu kecuali sebatang pohon yang mati. Baginda Rasulullah SAW bersabda, what's going on? What happened to this tree? Mengapa dengan pohon yang satu ni? What happened? Kemudian Sayyidina Umar menjawab, wahai Rasulullah, yang tu saya yang tanam. Baginda Rasulullah SAW pun mencabut ni semula sebab Rasulullah ni kuat. Baginda mempunyai kekuatan yang lebih hebat daripada ratusan lelaki. Baginda boleh cabut sebelah tangan pun boleh. Pokok ni baginda boleh cabut tanpa jentera. Ini kekuatan Nabi. Kekuatan Nabi lebih hebat daripada Nabi Musa. Kerana Nabi Musa boleh alihkan tudung perigi yang patutnya kena angkat oleh 40 orang lelaki. Tudung perigi batu tu nak alihkan 40 lelaki perlu. Nabi Musa alihkan dengan sebelah tangan je. Kekuatan Rasulullah berganda lebih apa yang dimiliki oleh Nabi Musa. Sebab prinsip yang perlu kita faham, apa saja keistimewaan yang ada pada Nabi-Nabi yang lain, semua ada pada Rasulullah dalam keadaan berganda dan lebih excel daripada Nabi-Nabi yang lain. Baginda mengungguli Nabi-Nabi yang lain pada setiap keistimewaan yang ada pada diri mereka. Sebab tu Siti Aisyah radhiyallahu anha kata, kalaulah perempuan-perempuan yang terpotong putus jari mereka itu melihat ketampanan Nabi Yusuf, kalau perempuan-perempuan tu ada pada zaman aku dan melihat ketampanan suamiku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangankan jari jemari mereka terputus, hati mereka terhiris-hiris. Jantung mereka terpotong-potong. Ya. Sebab tu dalam peristiwa Isra Mi'raj Rasulullah kata Nabi Yusuf itu seolahnya diberi separuh kecantikan dunia. Sebab seluruh kecantikan dunia itu pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Separuh itu untuk Nabi Yusuf. Kesempurnaan seluruh kecantikan pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua perkara yang menyebabkan manusia boleh jatuh cinta pada manusia semua ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita belajar Syama'il dan tidak jatuh cinta dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada something wrong dengan kita. Something wrong. Semua faktor yang menyebabkan kita jatuh cinta pada baginda sallallahu alaihi wasallam semua ada pada diri baginda. Bagaimana boleh tidak jatuh cinta pada baginda? Baginda manusia tertampan, terkacak, terhebat, paling wibawa, paling karisma, kepimpinan, kuat, perkasa dan paling malu, paling segan. Such a perfection, kamal. Kemudian Rasulullah mencabutnya, kemudian menanamnya semula, kemudian pohon tersebut subur pada tahun itu. Haddatsana Muhammad bin Bashar, haddatsana Bishr bin Waddah, haddatsana Abu Aqil Ad-Dawraqi daripada Abi Nadrah Al-Auqi berkata, aku bertanya kepada Abu Sa'id Al-Khudri tentang khatam Rasulullah SAW, iaitu khatam kenabian. Maka beliau menjawab, khatam itu berada di belakang baginda Rasulullah SAW. Ia merupakan gumpalan daging yang menyembul. Haddatsana Abu Al-Ash'as Ahmad ibn Al-Miqdam Al-Ajli Al-Basri, akhbarana Hammad ibn Zaid daripada Asim Al-Ahwal daripada Abdullah ibn Sarjis berkata, aku, yakni Abdullah bin Sarjis, datang menghadap baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ketika itu baginda sallallahu alaihi wasallam sedang berada di antara sahabat-sahabatnya. Aku pun duduk berkeliling demikian rupa di belakang baginda sallallahu alaihi wasallam. Dia mundang-mandir di belakang Nabi. Mungkin dia dah ada idea sebelum ni, input yang ada khatam nubuwah belakang Nabi, jadi dia mundar-mandir belakang Nabi nak tengok. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui apa yang aku inginkan, maka baginda sallallahu alaihi wasallam melepaskan selendang
dari belakang badannya. Rasulullah ni pakaian baginda tak semestinya selalu yang ada suit pasang macam ni. Selalu baginda pakai macam pakai ihram tu je kan? Selendang ni, itulah baju Rasulullah. Kalau ada baju yang pasang macam ni, Rasulullah akan pakai. Tapi kebanyakan kebanyakan masa pun Rasulullah pakai macam baginda pakai kain. Betul-betul macam ihram lah. Dan kerana ada selendang ataupun tutup kain atas, tutup macam tu Nabi. Melainkan kalau Nabi ada baju boleh Nabi pakai. Nabi selalu sedekah. Bila sedekah dan baju baginda pun tersedekahkan. Jadi kalau ada selendang lah yang Nabi pakai. Sebab tu banyak masa Nabi SAW pakai macam ihram tu. Kemudian aku melihat pada tempat khatam kenabian yang berada di antara kedua-dua bahunya sebesar genggaman tangan. Sebesar ni. Tadi sebesar macam telur burung merpati, macam kecil sikit. Ni macam besar, sebesar genggaman tangan, besar pula. Sebab tu saya kata saiz boleh berubah. Berdasarkan saiz badan, suhu badan Rasulullah boleh jadi. Di sekitarnya terdapat tahi lalat seperti kumpulan jerawat menyembul keluar. Biasalah ada kumpulan daging, dia macam jerawat sikit di sekitarnya. Sebelum aku kembali, aku menghadap baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian aku katakan, semoga Allah melimpahkan maghfirahnya kepadamu ya Rasulullah. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, bagi kamu juga. Kemudian sahabat-sahabat yang lain yang berada di situ berkata, adakah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memohonkan keampunan untukmu? Maka beliau menjawab, ya, begitu juga dengan kalian. Maksudnya yang lain excited. Rasulullah doa khusus untuk kau ke? Minta ampun kan? Untuk aku, dan Rasulullah pun doakan untuk yang lain-lain juga. Maka beliau menjawab, ya, begitu juga dengan kalian. Kemudian membacakan ayat ini, wastaghfir li dzambika walil mu'minin wal mu'minat, dan mohonlah keampunan kerana dosamu, yakni umat, dan mohonlah keampunan untuk orang-orang mukmin, lelaki dan perempuan. Wallahu a'lam. Sampai di situ. Insya-Allah pada pengajian yang akan datang, pada minggu yang keempat insya-Allah kita akan sambung bab yang ketiga, iaitu bab mengenai rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Moga Allah tambahkan cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menjadikan kita bertambah jatuh cinta kepada kekasih Allah Subhanahu wa taala. Moga Allah Ta'ala kumpulkan kita semua bersama baginda, menggunakan syafaat baginda sallallahu alaihi wasallam. Moga Allah kurniakan kita meminum telaga Kausar daripada tangan mubarak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga kita dapat melintas titian sirat, lepas neraca mizan dan masuk syurga tanpa hisab dengan berkat dan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Moga Allah kurniakan kita husnul khatimah dan jauhkan kita daripada su'ul khatimah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, kita tangguh majlis kita dengan tasbih kifarah dan surah wal asr. Subhanallah bihamdih, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.